اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 48. Muka surat 48. Baris atas sekali. Surat 48, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 9 yang mustahil. Itu tajuk dia. 9 yang mustahil. Ialah 9 yang mustahil lawan 9 yang tersebut. Ialah 9 yang mustahil. 9 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna tidak tergambar pada akal, tidak terupa pada akal, tidak terima pada akal, ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil pada akal. Jadi 9 yang mustahil ialah 9 yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan 9 yang tersebut. Mana 9 yang tersebut? 9 yang tersebut hak di muka surat sebelum tu lah. Hak muka surat 47. Mana 9 yang tersebut? 9 yang wajib. Tu tajuk sebelah tu kan. Jadi tajuk hak surat 48 ni 9 yang mustahil. Tajuk hak sebelum tu 9 yang wajib. Jadi lawan 9 yang tersebut. Mana 9 yang tersebut? Yakni 9 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayah, qudrah, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan wahdaniyah. Itu 9 yang wajib. Jadi 9 yang mustahil ialah lawan 9 yang tersebut. 9 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 9 yang mustahil ni. Pertama, mati, lawan kepada hayah. Kedua, lemah, lawan kepada kudrah. Ketiga, tidak berkehendak, lawan kepada iradah. Dia lawan iradah ni karahah. Itu lawan iradah karahah. Apa makna karahah? Adamu iradati, tidak berkehendak oleh Allah Subhanahu, tidak ada sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia lawan kepada iradah karahah. Karahah ni ada makna yang dibenci. Hak karahah pada hukum syarak, perkara yang makruh, itu dengan makna perkara yang dibenci pada syarak. Adapun karahah lawan kepada iradah dengan makna adamu iradati, ketiadaan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tu dia pergi kepada tidak berkehendak. Jadi pelik sikit ada. Dia sifat yang pertama daripada 9 sifat yang terdahulu hayah, lawannya mati, bukan lawannya tidak hidup. Kedua, lawan kepada kudrah, lemah, bukan makna tidak kuasa. Yang ketiga lawan iradah ni, tidak berkehendak. Yang keempat lawan ilmu, jahil, tak kata tidak mengetahui. Dia masa bicara iradah terdahulu, hak mustahil lawan kepada iradah. Mana dahulu hak sifat yang ke-8, sifat iradah. Mana hak mustahil dia? Mana mustahil dia? Mustahil panjang dia mustahil ni. Mustahil di muka surat 22 tu. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Tak ada kehendak Allah. Jadi maknanya mustahil lawan kepada iradah adalah tidak berkehendak. Maknanya Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Jadi lain sikit tu tak? Kita kan hidup lawan mati, kuasa lawan lemah, mengetahui lawan jahil, mendengar lawan pekak. Mendengar lawan tidak mendengar, mendengar lawan pekak. Melihat lawan dia tidak melihat, lawan dia buta. Kalam lawan dianya bisu, kan gitu. Tiba-tiba iradah lawannya tidak bersifat dengan iradah, tidak berkehendak. Tu lawan dia. Dia iradah, lawan dia karahah. Karahah ni ada makna benci. Di sini karahah dengan makna adamu iradati, tidak bersifat dengan sifat iradah, tidak bersifat dengan sifat kehendak. Jadi letak situ. Pergi kepada makna kepada lawan iradah karahah tu. Macam bicara sifat Rasul lah. Sidik lawan kazib, bukan sidik lawan tidak sidik. Amanah lawan khianah, bukan amanah lawannya tidak amanah. Bukan. Ke mana? Jadi iradah ni lain sikit lah. Dia iradah, lawan dia karahah. Karahah tu dengan makna adamu iradati, ketiadaan sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu lawan kepada iradah. Dengan makna karahah tu sebenarnya tidak kehendak ni, ini makna kepada karahah. Jadi ketiga, tidak berkehendak, tidak bersifat dengan sifat iradah, lawan kepada sifat wajib adalah iradah. Kita biasa ngaji mana? Ada lawan ada, sedia lawan baru, kekal lawan binasa. Gitu dah. Mukhalafah lawan dia serupa. Qiyamu binafsi lawannya berkendak kepada zat dan tempat. Wahdaniyah lawannya berbilang. Kudrah lawannya lemah. Iradah lawannya
Ilmu lawannya jahil. Hidup lawannya mati. Iradah lawannya apa? Nak tahu ni. Iradah lawannya apa? Tak perasan tau. Perasan tak? Iradah lawannya apa? Iradah lawannya tidak iradah. Oh, itu ke lawan dia? Macam sinilah. Tidak berkehendak gitu. Qudrah lawannya kuasa, lawannya lemah. Itu jelas. Ilmu lawannya jahil. Itu jelas. Hidup lawannya mati. Itu jelas. Iradah lawannya tidak iradah. Apa ni? Tak jawab tau. Tak perasan kita tu. Situ lawan dia tu. Hak lawan tu sifat mustahil, lawan iradah. Kita pegang dari akidah. Hak mustahil lawan iradah tu dok sama sekali di Tuhan. Tapi apa dia lawan iradah? Dia bahasa Arab karahah lah. Dengan makna adamu iradati, tidak berkehendak. Di sini letak pada makna kepada lawan iradah yang sebenar. Lawan iradah yang sebenar karahah. Makna karahah itu barulah adamu iradati, tidak berkehendak. Jadi lawan iradah ni pergi pada makna kepada lawan. Lawan sebenar karahah. Qudrah lawannya ajzun. Ilmu lawannya jahlun. Hayah lawannya mautun. Gitu. Pada ni. Iradah lawannya karahatun. Kalau ikut bahasa Arab. Wujud lawannya adam. Kidam lawannya hudus. Baqa lawannya fana. Mukhalafah lawannya mumasalah. Jadi iradah lawannya karahatun. Itu makna asal. Iradah lawannya karahah. Apa makna karahah? Kalau karahah dalam hukum syarak tu yang dibenci. Makruhun perkara yang dibenci pada syarak. Itu hukum 5. Hukum 5 lah, wajib, sunat, haru, haram, makruh. Itulah hukum 5. Hukum taklifiyah yang 5. Tapi karahah lawan iradah makna tidak berkehendak. Okeylah sini ni. Tapi makna di sini hak yang ketiga, lawan pada iradah ni didatangkan makna bagi lawan hak asal. Lawan hak asal iradah lawan karahah. Kaf ra alif he ta marbutah. Tu hak asal. Karahah tu asal. Apa tu? Apa makna karahah? Barulah pergi pada adamu iradati, tidak berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kepada karahah. Jadi di sini yang ketiga ni lawan bagi iradah, didatangkan makna bagi lawan iradah. Iradah lawannya karahatun. Itu lawan iradah yang sebenar. Apa makna karahatun? Adamu iradati, tidak berkehendak. Ni tidak berkehendak ni makna kepada lawan iradah. Jadi kalau kita itu jadi macam pelik lah. Iradah lawan tidak iradah. Kalau kita tengok kudrah lawan tidak kudrah. Ilmu lawan tidak ilmu. Hayah lawan tidak hayah. Gitu. Iradah lawan tidak iradah. Tidak berkehendak ni makna kepada karahah yang ianya lawan pada iradah. Karahatun itu lawan kepada iradah. Qudrah lawannya ajzun. Lawan qudrah ajzun. Ilmu jahlun. Hayah mautun. Jadi hak yang ketiga daripada 9 lawan 9 yang mustahil
yang ialah lawan pada 9 yang wajib terdahulu yang tiganya tidak berkehendak. Yang keempat jahil, jahlun, lawan kepada ilmu. Yang kelima keadaannya Allah yang mati, itu lawan kepada kaunuhu hayyan, iaitu kaunuhu mayyitan. Itu bahasa Arab. Jadi hak Arabnya kaunuhu hayyan, hak lawangnya keadaannya yang mati. Jadi hak wajib Arab, hak mustahil Melayu. Ke mana? Oh gitu belaka dah. Hayah lawan mati, qudrah lawan lemah, ilmu lawan jahil, kaunuhu hayyan lawannya keadaannya nya Allah yang mati. Jadi hak wajib Arab, hak mustahil Melayu. Samalah wujud lawannya tiada, wujud lawannya Adam, Ain dal mim, itu lawan pada wujud. Wujud bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Kidam lawannya baharu, kidam lawannya hudus, bukan lawannya baharu. Kalau bahasa Arab sama bahasa Arab lah. Baqa lawannya binasa, baqa lawannya fana. Fana tu binasa. Sama macam sifat Rasul lah. Sidik lawan dusta, sidik lawan kazib. Sidik lawan kazib. Hak lawan dusta bukan sidik, benar baru lawan dusta. Benar lawan dusta. Sidik lawan dusta, sidik lawan kazib. Amanah, tu betul lah, lawannya khianah. Tabligh lawannya kitman. Fatanah lawannya baladah. Itu lawan pada fatanah. Jadi kita ni Melayu separuh, ni Arab separuh sifat wajib. Hak mustahil jadi kod Melayu. Dak kita hak Arab tu Melayu dah tu. Wujud kidam bakak tu Melayu dah dah. Qudrah iradah ilmu tu Melayu dah. Sidik amanah tabligh fatanah tu jadi Melayu dah. Gitu dah. Tu ditajuk hak lawan dia jadi Melayu tu sebab hak sifat wajib tu Melayu juga, bukan Arab, jadi Melayu. Jadi yang kelima ni lawan kepada kaunuhu hayyan, ni kaunuhu mayyitan, keadaannya keadaan Allah yang mati. Yang keenam lawan kepada kaunuhu qadiran, keadaannya yang lemah, kaunuhu ajizan. Kalau hak Arab. Yang ketujuh lawan kepada kaunuhu muridan, lawan dia keadaannya keadaan Allah yang tidak berkehendak. Hak Arab dia kaunuhu karihan. Gitu. Panjang karihan. Tak apalah kita buat panjang je tu. Jangan tak tanya pula apa karihan panjang gitu. Adaknya saja je. Jadi kaunuhu muridan, lawan dia kaunuhu karihan. Iradah lawan karahah. Kaunuhu muridan lawan kaunuhu karihan. Sini ni keadaannya yang tidak kehendak. Jadi gitu. Dia kaunuhu karihan. Yang ke-8 lawan kepada kaunuhu aliman, keadaannya keadaan Allah yang jahil. Mana kaunuhu jahilan. Yang ke-9 keadaannya berbilang. Keadaannya tu tak ada tu. Ada tak dahulu di musak depan dibaiki di situ? Saya tak ada di musak depan. Ada tak? Dulu kita ada di musak depan tu hak ada baiki, ada baiki. Pembetulan ada di awal kitab tu. Ada tak pembetulan hak musak 48? Ada tak? Tak ada. Sini ni yang ke-9 bukan keadaannya berbilang, keadaannya tu kaunuhu, tu makna lawan pada sifat maknawiyah. Jadi sekarang ni berbilang lawan kepada wahdaniyah.
Wahdaniyah mana ada dia punya maknawiyah dianya, tak ada. Jadi keadaannya berbilang, tu tak ada tu keadaannya tu. Jadi keadaannya yang mati lawan keadaan Allah yang hidup. Keadaan yang lemah lawan keadaan Allah yang kuasa. Keadaan yang tidak berkehendak lawan keadaan Allah yang berkehendak. Keadaan yang jahil itu lawan keadaan Allah yang mengetahui. Jadi 9 tu keadaan berbilang tak? Berbilang. Berbilang lawan kepada wahdaniyah. Keadaan tu tak ada. Tak ada di awal tu ni. Jadi 9 yang mustahil, yang ialah lawan pada 9 yang wajib terdahulu ni pun masuk di bawah iftikar. Kita bicara makna yang kedua bagi ilahun. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ilah ni makna kepada ilah adalah istighna dan iftikar. Makna kepada ilah. Jadi sekarang ni pergi kepada makna yang kedua bagi ilah adalah iftikar. Jadi yang masuk di bawah iftikar adalah terdahulu 9 sifat yang wajib. Masuk di bawah istighna 11 sifat yang wajib. Kita sudah bicara terdahulu. Jadi sekarang ni bicara makna ni sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah. Hak masuk di bawah sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah iftikar ini 9 sifat yang wajib. Kemudian masuk pula di bawah iftikar 9 sifat yang mustahil. Macam mana 9 sifat yang mustahil masuk dalam iftikar? Bukan 9 sifat ni. 9 sifat ni mustahil, tak ada di zat Allah Ta'ala. Takkanlah sifat mustahil masuk dalam iftikar. Hukum kepada sifat mustahil ni, iaitu istihalatul mustahil, yang masuk di bawah iftikar. Hukum ni lah yang masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Ni dia ulang soal mudah ni. Jadi aqaidul iman yang 50, di dalam tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan juga 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi macam mana hak mustahil ni masuk dalam aqaidul iman juga? Simpulan iman, pegangan kita. Sebab sifat mustahil di Allah di Rasul ni tak ada. Pegangannya macam mana? Pegangannya hukum kepada sifat tu. Apabila sifat mustahil ni akal tak terima nak kata ada dan sungguh di zat Allah dan Rasul, kita pun berpegang di akidah sifat mustahil ni dok sama sekali di Allah dan di Rasul. Hak dok itulah hak pegangan kita. Atau pegangan kita. Jadi kalau kata mati tu sifat mustahil, akal tak terima Allah Ta'ala mati, yang kita pegangnya Allah tidak mati. Tidak mati tu hak pegangan kita, hak tu masuk di bawah iftikar. Hak tu hak masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum kepada sifat mustahil. Sebagaimana sifat wajib pun sama. Hukum kepada sifat yang wajib. Ini hayah, sifat yang wajib bagi Allah. Hukumnya apa? Mana hukumnya wujubul wajib. Mana apa? Mesti hayah ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang kita duk pegang. Sifat hayah hanya wajib pada akal, bukan pegangan. Sifat hayah wajib pada akal, tentu ada di zat Allah. Pegangan kita tu syarak. Mana syarak? Kita berpegang di akidah kita bahawa sifat hayah sungguh ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang tu duk pegang. Sifat hayah tu sifat yang wajib pada akal. Sifat hayah sifat yang wajib pada akal.
Sifat mati, sifat yang mustahil pada akal. Itu hukum akal. Adapun hak kita bicara sekarang ni aqaidul iman yang 50 bukan hukum akal, atau akidah hukum syarak. Jadi akidah hukum syaraknya kok mana? Akidah hukum syaraknya kita berpegang sifat hayah ada di zat Allah Subhanahu wa taala, sifat mati tak ada di zat Allah taala. Hatu hak kita dok pegang. Hak tu keluar aqaidul iman yang 50. Hak tu masuk di bawah istighna dan iftikar. Macam dahulu bicara wujud kidam baqa, masuk bawah istighna. Lawang dia masuk di bawah istighna juga. Lawang dia adam, tak ada. Hudus baharu, fana binasa tu lawang dia. Jadi hak kita masuk bawah istighna, hukum dia tu. Allah yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, pastilah tak ada Allah dok sama sekali. Allah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, pastilah baharu Allah dok sama sekali, binasa Allah dok sama sekali. Itu hukum dia. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Hak kita duk pegangnya, hak masuk dalam istighna, Allah tentu sungguh ada, Allah tentu sungguh sedia, Allah tentu sungguh kekal. Itu dipanggil wujubul wajib. Hukum kepada sifat yang wajib pada akal. Istihalatul mustahil, hukum kepada sifat mustahil pada akal. Istihalah tu dok lah. Hatu hak kita duk pegang. Hak tu duk masuk di bawah istighna iftikar. Hak tu hak masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum dia. Sebab tu kita permulaan kitab dahulu. Hak di muka surah 6 dahulu. Di muka surah 6. Baru yang ke-6 daripada bawah tajuk dia permulaan yang wajib. Tajuk dia tu. Permulaan yang wajib pada syarak. Ni, wajib pada syarak. Hak tu akidahnya, pegangan tu wajib pada syarak. Hukum akal tu wasilah dipanggil. Tangga jalan kepada hak wajib pada syarak. Mana? Mengenal akal Allah tu wajib pada syarak. Mengenal akal Allah tu wajib pada syarak. Hak hukum akal wajib pada akal, mustahil pada akal tu wasilah, itu tangga jalan. Matlamat kita ni mengenal Allah ni, hak wajib pada syarak permulaan ni, wajib pada syarak pegangan ni. Permulaan yang wajib pada syarak, bukan wajib akal. Atas orang mukallaf, sama ada laki-laki dan perempuan, bahawa mengenal Allah itu permulaan agama yang wajib pada syarak. Erti mengenal Allah, mengetahui akan segala hukum sifatnya. Tu mengetahui akan segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Hukum ketuhanan, sifat ketuhanan inilah istighna dan iftikar. Mengetahui dengan makna berpegang. Dia dalam kitab tauhid sebut kata mengenal makrifah, sebut kata mengetahui ilmu adalah jazam di hati sebenar berdalil. Itu makna makrifah. Makna makrifah di musuh 7 tu makna makrifah. Musuh 7 atas sekali. Maksud daripada mengenal itu makrifah bahasa Arab, dan mengetahui itu ilmu bahasa Arab. Dia sama makna je. Dia panggil lapah muradif, lapah yang berlainan. Makrifah lapah lain, ilmu lapah lain, tapi muradif dengan makna satu makna, walaupun dua lapah yang berbeza. Hak biasa sebab contoh kalau bahasa Melayu kita gak, buahnya buah kelapa. Buahnya lain sebutan ejaan, buah kelapa lain sebutan dan ejaan, tapi sama je.
Lain sebutan ejaan je, tapi sama. Kita panggil muradif, dia panggil. Satu lagi dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni satu perkataan dia banyak makna. Itu lafaz mushtarak. Kalau Melayu ke apa? Satu lafaz tapi banyak makna. Apa dia Melayu? Perkataan Melayu. Perkataan Melayu, satu perkataan tapi keluar banyak makna. Tak ada. Lafaz mushtarak bahasa Arab contohnya istiwa. Istiwa bahasa Arab dia ada makna belah-belah makna. Tu lafaz yang mushtarak. Pada ni. Satu lafaz tapi banyak makna. Lafaz muradif ni dua lafaz yang lain-lain tapi satu makna. Jadi mengenal dan mengetahui ni dua lafaz, dua perkataan yang lain tapi satu makna. Apa makna mengenal dan mengetahui? Ialah i'tiqad yang kukuh. Ni pegangan. Ni. Itu makna mengenal akan Allah, mengetahui akan Allah. Apa makna mengenal? Apa makna mengetahui? Maknanya i'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putuh. Dia i'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang jazam ni itu dia panggil sifatun kasyifah je. Sebab sebut kata i'tiqad, hak jazam, hak putuh tu lah. Kalau tak jazam, tak putuh, baru 90%, 90% tak panggil i'tiqad. Ada ni, tak panggil i'tiqad. I'tiqad ni hak jazam berpanggil i'tiqad. Itu dia makna mengenal dan makrifah. Mengenal dan mengetahui. Mengenal Arabnya makrifah. Apa makrifah? I'tiqad yang kukuh. Ni faham molek lah ni. Bukan makrifah tu dengan makna syuhud di hati. Ni kalau makrifah dengan makna syuhud di hati, pergi kepada pembicaraan permulaan agama sifat 20, tu punuh hawa-hawa lagi dah. Makrifah dengan makna syuhud di hati tu makrifah aulia. Kita bicara sekarang makrifah permulaan agama untuk sah iman. Adapun satu lagi dia panggil makrifah khasah. Itu makrifah dengan zauq. Makrifah dengan syuhud. Syuhud di hati itu aulia. Itu maqam fana tu cerita bab kurniaan Allah Ta'ala. Permulaan agama mengenal Allah dengan bau syuhud di hati. Buang. Bukan. Ni tengok sini ni. Dalam kitab kita apa? Makrifat ialah i'tiqad yang kukuh. Itu makrifat. Permulaan agama. Tapi puak salah ni. Kalau i'tiqad yang kukuh, ingatlah di hati. Kalau tak ingat, tak i'tiqad yang kukuh lah tu. Tu satu hal pula. Diputar panggil. Punah ganah lah. Dalam kalau i'tiqad yang kukuh mesti ingat. Tak ingat, tak syuhud di hati, tak rasa di hati, tak hadir di hati akan kekuasaan Allah. Dak i'tiqad yang kukuh. Salah sangat-sangat. Ni salah besar ni dalam pengajian ilmu tauhid. Jenayah besar lah kita kata dalam pengajian ilmu tauhid. Dia buat punah daripada awal lagi. Dan nak beza antara makrifah permulaan agama dengan makrifah dalam kitab haqiqah dan kitab hikam dan kitab adun nabi. Itu makrifah aulia. Itu makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Duduk makam fana, duduk makam baqa. Itu bicara lain. Kita bicara ni hukum syarak, hak permulaan agama, hak menjadi kewajipan atas kita. Makrifah tu Tuhan yang kurnia, bukan menjadi kewajipan. Ni hak bau punah-punah ni. Jadi panjang pula kita. Tinggal hak muka surat 48 gitu tu. Saya dengar 2 kali. 2 penceramah yang berbeza tapi saluran yang sama. Guru dia ambil 2 guru yang sama. Sama-sama guru yang salah. Dia buat contoh gini. Kita pergi Kuala Lumpur. Lagi mahanak lah. Tapi kita nak apa? Suspend.
Suspend tau. Suspend ni nak mengeju. Maknanya pergi tak beritahu, turun bah, ambil teksi sampai depan rumah. Gitu je lah. Mana panggil apa ni? Suspend lah, mengeju. Tiba-tiba dalam bah tu hilang segala-gala. Hilang segala-gala. Habis. Tertinggal ke, orang ambil ke, hilang. Telefon tak ada, bil duit tak ada. Jadi nombor telefon anak dah ingat, dia tahu, dia tak ingat. Ingat nombor telefon. Nombor telefon sendiri pun dah ingat Orang tanya nombor telefon, hati-hati. Nombor telefon dia, nombor telefon sendiri pun dah ingat. Maknanya nombor telefon anak lagi dah ingat. Nombor telefon anak ada dalam tu lah. Ada nombor telefon, dah telefon hilang. Lepas tu? Bil duit hilang. Macam mana duduk dalam bah? Macam mana? Macam mana kalau diuji seumpama tu, macam mana duduk dalam bah? Hilang segala-gala. Telefon hilang, duit hilang, bil hilang, ada. Tinggal selas pinggang. Macam mana? Macam mana hati? Pusing tak? Bukan pusing dah, kita kata ni jerit lana. Jerit lana apa kata? Bukan orang sebut jerit lana. Ke sebut mana? Jerit sungguh tu lah apa kata? Bukan jerit lana. Ke tak ada sebut gitu? Jerit lana lah. Dah. Kalau kata duit tak ada, boleh minta duit dengan orang. Boleh minta duit untuk balik semula dah. Minta duit balik semula, gimana tak boleh dah lah. Sebab tak tahu nak tuju ke mana. Nombor telefon tak ingat. Alamat rumah ada dalam bil duit belaka. Tak ada. Mana minta duit balik semula lah, tergantung gitu boleh dah. Bila minta duit dengan orang berkata kena, kemarin muka-mu juga minta. Dia kata kita nipu dah lah. Dia kata ni minta duit awak, mokcik hilang duit dah sabah. Alah mokcik, kemarin mokcik juga minta duit dia kata. Dadak pun. Payah nak percaya dah lah. Dah sebab ada penipu sungguh. Ada penipu, jadi kalau sebenar payah orang nak percaya. Sebab apa? Sebab ramai penipu. Tapi bukan penipu belaka, tapi ramai penipu ni payah nak percaya lah. Ni. Jadi atas bah tu macam mana? Allah rusing, takut, bimbang. Tak ada makrifah. Semai puasa tidak sah. Dicamuh itu. Tak ada makrifah. Sebab apa? Sebab tidak berpegang di akidah. Allah yang mengatur segala-gala. Takut apa lagi? Sahabat dia kalau lupa jadi macam mana? Kodok-kodah siap dah kan? Kalau berpegang, hati tenanglah. Hati takut, bimbang, serabut. Tak berpegang. Tak ada makrifah. Semai puasa tidak sah. Allah. Ni pun orang nak lah. Memanglah kalau tak ada makrifah permulaan agama, memanglah semai puasa tidak sah. Bukan setakat tidak diterima oleh Allah, tidak sah, betul lah. Tapi hati rusing bimbang tu digeletak, tak ada ni, tak ada i'tikad. Kalau ada i'tikad pasti hati tenang. Sebab itulah orang mengeluh, orang tak ada makrifah. Mengeluh masalah, mengeluh, tak ada makrifah. Sebab apa? Sebab tidak berpegang di akidah. Apa yang berlaku tu qada-qadar. Yang nak ngeluh apa kerja Tuhan dah kedah. Di situ. Jangan ni. Ini masjid besar-besar ni. Penceramah ni. Nama yang dikenali. Sebut nama, bulat matalah dema. Dema kenal belaka Digi hura i'tikad yang kukuh ni kena syuhud, kena hadir, kena dah itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Biar beza ini makrifah permulaan agama. Dan kita hikam, kita dulu nafi makrifah juga, makrifah khasah, makrifah aulia. Itu bicara kurniaan Allah taala. Jadi mengenal mengetahui ni i'tikad yang kukuh yang mengenai akan sebenar, bertepatan dengan akidah yang sebenar, yang dapat i'tikad tu daripada dalil. Mana mengetahui ni i'tikad yang kukuh. Jadi di sini mengetahui akan segala hukum sifat. Apa makna mengetahui? I'tikad yang kukuh akan segala hukum sifat. Hukum sifat, sifat ni ada sifat wajib, kudrah, iradah. Ada sifat mustahil.
Dan ni, lemah tidak kehendak. Mengetahui ni makna i'tiqad yang kukuh akan hukum sifat. Mana hukum sifat? Sifat kudrah tentu sungguh di zat Allah Ta'ala. Sifat lemah tentu dak di zat Allah Ta'ala. Ni kita dah pegang. Hukum sifat yang kita pegang. Hukum dia. Dan segala hukum ketuhanan, hukum kepada sifat istighnaq dan iftikar. Jadi sifat istighnaq iftikar, hak istighnaq sebelah sifat yang wajib, sebelah sifat yang mustahil. Hak iftikar 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. Mana kita mengetahui akan hukum dia? Maknanya kita mengetahui dengan makna i'tiqad yang kukuh akan hukum. Sifat yang wajib tentu sungguh di Allah, sifat mustahil tentu dak di Allah. Ni yang kita duk bicara, hukum dia. Mengetahui dengan makna i'tiqad kukuh akan hukum sifat. Sifat yang wajib tentu sungguh di zat Allah Ta'ala, sifat yang mustahil tentu dak di zat Allah Ta'ala. Jadi hak sifat mustahil hak sebelah, hak masuk dak istighnaq, sifat mustahil hak 9, hak masuk dak iftikar, kita ni berpegang di akidah akan hukum dia. Tentu dak sama sekali 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak sifat mustahil, hak lawan kepada sifat yang wajib. Sifat yang wajib berpegang akan hukum dia, tentu sungguh di zat Allah. Mustahil berpegang akan hukum dia, tentu dak sama sekali. Istihalatul mustahil. Mana istihalatul mustahil? Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Hati istihalatul mustahil. Maha suci itulah hukum dia. Kan? Di awal kitab Pati Paridah ni kan, kita mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita kemudian maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci itulah dipanggil hukum kepada sifat yang mustahil, iaitu sifat kekurangan. Sifat kekurangan mustahil pada akal kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita berpegangnya maha suci, itulah hukum dia. Jadi kalau kita nak perici, maha suci Allah daripada mati, maha suci Allah daripada lemah. Sebab ini semua kekurangan belaka. Maha suci Allah daripada jahil. Jadi maha suci itulah hukum kepada sifat mustahil yang dipanggil istihalatul mustahil. Maha suci Allah daripada sifat, daripada baharu. Maha suci Allah daripada binasa. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Itu dia hukum kepada sifat yang mustahil. Maha suci itu. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu hukum kepada sifat mustahil. Tapi kita cakap kasar kok. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Tu cakap kasar, tak salah pun. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Pegang sifat mustahil. Sifat mustahil kan tak ada di zat Allah Ta'ala kan. Pegang kok tak ada lah. Pegang kok maha suci lah. Tapi kita tak cakap gitu. Kita cakap pegang sifat mustahil. Orang pun tekan kita. Awak pegang sifat mustahil. Contoh sifat mati ni lah. Sifat mati awak pegang. Jadi awak pegang Allah mati lah. Pegang Allah mati kafir lah. Dah kamu pegang sifat mustahil? Tak jawab tau. Tak jawab. Dah, sifat wajib pegang, sifat mustahil pegang. Barulah cukup pegang 50 aqaidul iman. Barulah cukup kita pegang aqaidul iman yang 50, termasuk pegang hak mustahil. Bukan pegang sifat mustahil itu, pegang hukum dia. Sifat mati akan tak terima. Kita pun berpegang Allah tidak mati. Maha suci Allah daripada sifat mati. Itu kita pegang. Hukum kepada sifat ketuhanan. Ini di awal kitab Pati Paridah. Mengenal Allah dengan mengetahui akan segala hukum sifatnya
dan segala hukum ketuhanan. Hukum tu yang kita mengetahui. Itu yang kita i'tiqad yang kukuh. Kan mengenal, mengetahui dengan mana i'tiqad yang kukuh. I'tiqad yang kukuh ni berpegang ni akan hukum. Bagi sifat Allah. Sifat Allah sifat yang wajib, tentu sungguh di zat Allah. Sifat Allah sifat mustahil, tentu dok di zat Allah Ta'ala. Itulah hak hukum bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan tak ada benda dah, kita tak pandai jawab pun. Tapi maknanya kalau orang uji kita ke, hangangalah. Pegang sifat mustahil. Ni. Hak 9 sifat mustahil ni masuk dalam iftikar. Masuk dalam iftikar macam mana? Kalau Allah Ta'ala mati, nak iftikar kepada Allah Ta'ala mana kalau Allah Ta'ala mati? Allah Ta'ala lemah, nak iftikar kepada Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala lemah? Nak iftikar macam mana? Kita iftikar apabila Allah tidak mati. Bila Allah tidak lemah, apa kita iftikar? Lepas tu hak tidak berkehendak macam mana pula? Kalau mati, kita pegang hukum dia tidak mati. Kalau lemah, kita pegang hukum dia tidak lemah. Tidak berkehendak. Nak pegang macam mana? Tidak berkehendak. Faham? Kepening pula. Tidak berkehendak. Dia panggil apa? Nafyun nafyi isbatun. Dua kali tidak tu. Dua kali tidak tu. Dok mari. Mana apa? Dok mari. Kita nak cakap gitu. Cakap kapung lah, ni bukan cakap buku. Tak cakap gitu. Orang kata dia dok mari. Dok. Kawan tu dok mari, dok mari. Pening kita dok mari. Mana apa? Mana marilah. Tidak berkehendak. Dengan mana Allah berkehendak. Gitu. Itu hukum dia. Hukum kepada sifat mustahil. Hak ni lah hak masuk sifat mustahil hak 9 ni lawan pada sifat wajib 9. Hak masuk dalam iftikar, ini hukum dia. Hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dahulunya hak agak penekanan ni adalah masuk dalam iftikar sifat wahdaniyah tu. Wahdaniyah esa dengan makna tidak berbilang tu. Kalau berbilang itu mustahil. Berbilang pada zat ada dua. Mana berbilang pada zat? Kam muttasi pada zat berbilang. Kam munfasi pada zat berbilang. Berbilang pada sifat, kam muttasi munfasi pada sifat dipanggil berbilang. Kam al-kammu al-adadu makna dia. Mana apa? Berbilang. Jadi lawan kepada wahdaniyah keluar kam muttasi munfasil. Wahdaniyah pada perbuatan keluar dua makna. Hak mustahilnya dua berbilang. Mana kam muttasil, kam munfasil pada perbuatan. Hak kita dahulu bicara hak wahdaniyah dahulu. Kena ingat lah waktunya. Kam muttasil, kam munfasil kena ingat juga. Jangan duk ingat mak wajib muttasil, mak jaih munfasil saja. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Hak mustahil kam muttasi kam mufasi pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Hak berbilang itulah. Berbilang tu mustahil. Ada secara ittisal, ada secara infisal. Ittisal ni berhubung, infisal ni berasing-asing. Ada ni kena tahu jugalah ya. Hak mak wajib mutasi tu tak ada waktunya. Hak mak jaih mufasi tu. Ni hak kam-kam, hak berbilang ni. Kam mutasi, hak berbilang tu hak mana, hak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali hak
Kam muttasil, munfasil pada perbuatan. Itu terutama sekali lah. Kam muttasil pada perbuatan, itu akidah yang khilaf pada kafir. Kam munfasil pada perbuatan, kafir ijma' ulama. Kekal neraka selama-lamanya. Puasa ke semayang, haji, zakat ke tidak sah. Menyedari kemudian wajib bertaubah, kena qada balik puasa semayang tu. Zakat haji tu kena buat semula. Ni berat belaka ni. Inilah permulaan agama. Mengenal Allah yang bersifat dengan keesaan. Mengenal Allah yang tidak berbilang pada zat, sifat dan tidak berbilang pada perbuatan. Inilah permulaan agama. Tak ada hak ni, tak ada puasa, tak ada semayang. Puasa rajin sangat, semayang rajin sangat. Hak permulaan ni. Tak titik berat kan? Ni pun orang noh lah. Wahdaniyah pada perbuatan, dua makna tu biar letak molek. Dalam kitab kita ni muka surat 17 tu. Tunggal pada perbuatan, dua bahagi pula. Ada dua makna. Tunggal pada perbuatan, tunggal ni keesaan lah, esa. Kita tunggal ni tak berapa nak palut molek dah. Tunggal ni. Jadi ibu tunggal gitu je kita ni dah. Bapak tunggal, tak ada bapak tunggal. Ada ibu tunggal je dah. Tunggal ni dah sedap. Sebab dalam hutang ada kot tunggal tu. Bukan tunggal tu, babi tunggal. Kau panggil apa tu? Dalam hutang tu. Tapi sini letak mana tunggal. Tunggal tu satulah. Kalau kita got paluk serasi dengan esa. Jadi keesaan pada perbuatan dua makna. Lawan kepada keesaan berbilang pada perbuatan dua makna. Hak berbilang pada perbuatan ni kena kenal molek ni. Berbilang pada perbuatan kam muttasil, macam mana pegangan? Kam muttasil macam Mu'tazilah Qadariyah lah. Itu kam muttasil. Ni kena tahulah kam muttasil Mu'tazilah Qadariyah ni macam mana. Hak kam munfasil, hak tu kafir ijma' ulama tu. Hak macam mana? Tu gok memang kena ni. Kena biar tahqiq molek lah. Sebab hak permulaan agama ni atas kita. Orang mukallaf dibicara dahulunya. Permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Kemudian yang belum mukallaf, yang belum balik anak-anak, dia memang tak ada hukum. Tetapi ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar pada anak yang belum balik adalah ilmu nilah juga. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu semayang. Bukan ilmu hukum hakam puasa. Bukan ilmu membaca Al-Quran. Bukan ilmu membaca Al-Quran. Ilmu mengenal Allah dengan akidah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kata ilmu bab semayang puasa umur 7 tahun, kita mula ajar. Ilmu mengenal Allah dia tidak letak di 7 tahun. Bila anak boleh memahami apa yang dibicarakan, kita sudah memulai. Kita cari rekah kepada anak kita, hak ilmu yang pertama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Anak mula-mula sekali. Kalau dok ni balik anak-anak kita tanpa mengenal Allah, maknanya Islam pada zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam pada zahir, semai puasa dok tinggal, tetapi kafir di sisi Allah, tidak beriman. Dalam parti pariah comel dah kan, Islam, iman, ihsan. Ini kena letak molek ni. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Ini sebut sama ni. Maknanya memanglah anak kita tu Islam. Dalam perut mak tu anak tu Islam dah. Sebab dia warisi daripada ibu bapa. Iman. Yang pertama-tama mengenal Allah dan Rasul. Barulah pergi kepada beriman dengan malaikat. Pergi pada malaikat pula. Tapi yang pertama-tamanya mengenal Allah dahulu, beriman dengan Allah dan Rasul dahulu.
Yang mana keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Barulah cerita beriman dengan malaikat. Kita pun cerita tugas-tugas malaikat. Tapi tugas malaikat tetap yang berlaku tu perbuatan Allah. Malaikat makhluk tak ada perbuatan hakikinya. Cuma disandarkan pada zahir itu tugas malaikat. Disandarkan pada zahir tugas kita sebagai hamba mengabdikan diri akan Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah, gerak diam kita mengabdikan diri kepada Allah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak permulaan. Mengenal akan Allah Subhanahu wa taala yang keesaan pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan mustahil sama sekali. Sama ada berbilang secara ittisal macam Mu'tazilah Qadariyah ataupun secara infisal hak kapi ijma' ulama. Jadi walaupun bunyi mak wajib muttasi, mak jaiz ni kan muttasi pada perbuatan, kan munfasi pada perbuatan, bunyi payah je mantap molek. Ni kaedah sifat 20 ni mantap molek. Hak muttasi ni kok hak bersekutu, hak bekerjasama, hak berpakat. Tu kan muttasi ittisal berhubung. Allah separuh, makhluk separuh. Hak kan munfasi, ni tak ada kena-kena dengan Allah. Allah kerja Allah buat langit dan bumi. Makhluk Allah kerja sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan kerjaan Allah. Kerja Allah lah. Kerja Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Kerja Allah memperjalankan planet-planet tu kerja Allah. Tu kerja Allah Ta'ala belaka tu. Sebab tu hak kerja makhluk secara ittisal, secara infisal, berasingan, suku-suku, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kapi ijma' ulama. Contoh kat dalam kitab, api menghanguskan sendiri-sendiri. Pisau memutuskan sendiri-sendiri. Tidak berkait dengan perbuatan Allah. Kapi ijma' ulama. Hak ittisalnya, api menghanguskan sendiri, bukan Allah buat, tetapi dengan panah yang Allah letak di api. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, bukan Allah yang memutuskan, tetapi dengan tajam yang terjadikan di mata pisau. Ni hak ittisal, hak bekerjasama. Perbuatan Allah letak panah di api. Perbuatan Allah jadikan tajam di mata pisau. Lepas tu habis perbuatan Allah. Perbuatan api, perbuatan pisau lah pula. Itu dipanggil berkongsi ittisal. Kan muttasi pada perbuatan, hak khilah kapi ataupun dosa besar. Ni berat-berat belaka ni. Ni hak mensyirikkan Allah Ta'ala belaka ni pada perbuatan. Pegangan, percakapan tak ada apa. Tak ada apa percakapan. Api kuat molek, habis sekejap aje. Allah pisah tajam mahal sekali buat. Makna mudah. Kalau nak sembelih mudah aje. Sekali tarik aje. Bereslah dah sembelih. Tajam molek pisah, patut pun mahal. Tak apa, tu cakap asbab. Pegangan, etikad yang kukuh, kesemuanya adalah perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Tu je. Ingatan di hati, syuhud tak ada. Ingatan di hati, api lah. Ingatan di hati, pisau lah semata-mata. Cakap dah lah api. Cakap diri dah lah pisau. Hati pun semata-mata ingat akan api kuat, ingat akan pisau tajam. Tak ingat pun ni perbuatan Allah yang menghanguskan. Tak ingat pun di hati perbuatan Allah yang memutuskan. Tak ada salah tu. Ada salah tu. Tapi pegangan, etikad yang kukuh tetap dah. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permulaan agama. Mengetahui akan hukum sifat Allah dan mengetahui akan hukum sifat ketuhanan Allah. Ni istighna iftikad. Jadi wahdaniyah keesaan, lawan dia berbilang, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik.
Syirik itu tak akan ampun sama sekali. Dia ada syirik, dia ada syirik besar, syirik kecil. Al-syirkul akbar, al-syirkul asghar, ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni ada dua pula. Syirik kecil tu riak, itu syirik kecil. Itu neraka je kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi harus Allah mengampuni syirik kecil, umpama riak. Syirik besar Allah tidak akan mengampuni. Syirik besar ni ada dua. Satunya syirik besar yang jali, terang penyembah berhala. Tu. Syirik besar yang jali penyembah berhala. Dia ada syirik besar yang khafi, syirik besar yang tersembunyi. Orang Islam tetapi berakidah dengan akidah yang kafir. Ini syirik besar, kafir. Tapi tersembunyi hanya kafir di sisi Allah, zahirnya orang Islam. Syirik besar hak jali penyembah berhala, kafir di sisi hukum zahir dan kafir di sisi hukum Allah. Penyembah berhala, kafir di sisi hukum zahir dan kafir di sisi Allah. Adapun syirik besar yang khafi, syirik besar yang tersembunyi hanya kafir di sisi Allah. Tetapi Islam pada hukum zahir, kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lama, puasa tidak sah, sembahyang zakat haji pun tidak sah. Itu syirik besar, iaitu kafir yang khafi. Yang jali penyembah berhala. Ini kena ulang-ulang lah. Kalau kita dengan mereka yang bertanggungjawab kita tu, anak cucu, cakap asbab belaka, tak ada salah. Yang kita menyalahkan cakap asbab, tapi kita kena usul tanya pegangan. Cerita bab pegangan. Tu cakap asbab tu ingat baik. Lepas telang obat suti tu hilang penipala, alhamdulillah lah. Tu cakap asbab. Pegangan yang menyembuhkan adalah perbuatan Allah. Ingat gitu je lah. Tak apa dicakap-cakap telah ubat, bukan kita marah. Tak ada marahnya. Tak ada salah cakap sebab tu. Cuma kita peringat. Sebab dia anak cucu kita. Bukan kita nak tahmoh pegangan dia. Kita nak peringat. Alhamdulillah lah. Sebut alhamdulillah. Lepas telah ubat hilang penipala, sebutlah alhamdulillah. Tapi pegangan yang menghilangkan penipala kamu tu perbuatan Allah, bukan perbuatan obat, bukan perbuatan Panadol tu. Kita bicaralah pegangan. Gitu je lah. Ada ni. Kena sentiasa sebut. Sebab kita pun cakap asbab juga. Semua orang cakap asbab belaka. Tapi nak pastikan bahawa hanya cakap asbab, bukan pegangan. Kita kena sebutlah, kena cerita. Kalau duk belajar seumur dah, tak apalah. Hak kurang belajar agama, hak hanya belajar ilmu dunia semata-mata, tu kena tulah. Sebab anak cucu tu bekalan kita. Dia puasa sekalipun, dia semayang sekalipun, kalau pegangan dia tak ada, pahala dia tak ada, kita pun tak ada pahala. Kita ibu bapa, tok nenek boleh pahala anak cucu ni automatik jikalau mereka berpahala. Jadi anak cucu kita buat ibadah berpahala, kita pun automatik berpahala. Tapi kalau anak cucu kita puasa sembahyang tanpa akidah, tidak berpahala, kita pun tidak berpahala. Hak ditakuti pula taksir cuai kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Itu kena peringat semua, kena sebut, kena cerita semua. Hak berkaitan dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul yang menjadi permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Yang masuk di bawah la ilaha illallah telah maklum. Maksud di bawah makna la ilaha dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Dia nak khulasahkan hak istighna dan iftikar. Wallahu a'lam.